Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in shawlil laylahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan makbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala nabsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapare-kapare waras, alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Semoga nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dikurniakan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memberi peringatan kepada kita semua, ya. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman yuhibbuna khamsa wa yansawnal khams, ya. Saya ambil dalam kitab Nasayul Ibad yang telah disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Apa kata Rasulullah? Akan datang umatku, ya, umatku ini suka 5 perkara tapi kelalen 5 perkara. Maksudnya cinta pada 5 perkara tapi lupa pada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Cintakan pada dunia tetapi dia lupakan kepada akhirat. Wa yuhibbunal hayat wa yunsawnal maut. Cinta pada hidup, lupakan kepada mati, ya. Wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Cinta pada mahligai. Janganlah kita cinta hanya setakat nak besarkan rumah aja dekat dunia. Tak salah, tapi jangan sampai lupakan kubur, ya. Wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Akan datang umatku cinta pada harta tetapi dia lupa, ojo sampai kelalen yang mana harta yang kita cari itu besok akan ditanya. Daripada mana dia entuk, ke mana dia belanjakan. Daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan, besok akan ditanya oleh Allah. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Akan datang umatku cinta pada makhluk tetapi lupa kepada pangeran. Maksudnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya tak berhajatlah untuk menghuraikan hadis yang saya baca tadi, ya, yang mana pada malam ini tuan-tuan saya ingin membawa satu tajuk yang mana tuan-tuan kita semua akan menghadapinya, ya, semasuklah yang cakap ni, iaitu berkenaan amalan-amalan yang menerangi kubur kita, ya. Adakah tuan-tuan ni calon ketua kampung? Belum lagi kan? Belum lagi. Adakah tuan-tuan ni calon yang berhormat? Macam belum apa, mimpi lagi lah, belum lagi. Macam tuan-tuan ni calon YB? Wah, lagi macam mustahil pula. Tuan-tuan mungkinlah kalau saya. Tapi adakah tuan-tuan ni calon jenazah? Sudah pasti tu ni. Sudah pasti semua ni calon jenazah tuan-tuan, ya, termasuk yang cakap ni. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah amalan-amalan yang menerangi kubur? Adakah kubur itu peteng? Dia orang Jawa kamu peteng ni. Adakah kubur itu gelap? Oh, yo patut tu Ustaz, orang kubur ni dikebumikan ning tanah yo peteng. Adakah gelap ataupun tidak? Saya ambil dalam satu hadis tuan-tuan daripada peringatan tentang kubur dan kematian yang telah disusun oleh Ustaz Muhaddir bin Haji Jul. Kalau dengar Radio Hakim ni malam berapa dia dibahaskan gunakan kitab hadis ni yang disusun oleh Ustaz Muhaddir bin Haji Jul. Dekat sini tuan-tuan ada dinyatakan daripada hadis Nabi SAW menerangkan adakah kubur ini gelap? Jawapannya ada di sini. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah bersabda, saya bacalah hadisnya, mudah-mudahan mendapat keberkatan. Ya, dalam satu majlis ni kalau kita bacakan ayat Quran, bacakan hadis, sebut nama para nabi, para rasul, sebut nama para alim ulama, lagi banyak keberkatan dalam majlis tersebut. Hadis ini Rasulullah telah bersabda, annam ra'ata sauda'a kannat taqumul masjid au sa'ban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala sallallahu alaihi wasallam afala kuntum azantumuni qala fa ka'annahum saharru amraha aw amrahu faqala sallallahu alaihi wasallam dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha summa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha binawwiruha lahum bi salati alaihim. Rawahu Muslim dan rawahul Bukhari dan beberapa periwayat lagi. Daripada pengajaran hadis ni tuan-tuan, satu masa Rasulullah ni dia datang ke Masjid Nabawi. Ya, datang Masjid Nabawi. Apabila dia sampai Masjid Nabawi, dia tanya seorang perempuan yang berkulit hitam. Di manakah seorang perempuan yang kulit hitam ni biasanya dia ning masjid, dia ngeresiki masjid. Yo nyapu masjid, bukan nyapu masjid lah, nyapu sampah lah dekat masjid tu. Kekotoran. Ada yang cerita ni atau seorang pemuda ataupun seorang perempuan yang berkulit hitam ni yang biasanya dia menyapu sampah di masjid. Senang cerita kalau macam sekarang ni macam noja lah, ya, bersihkan masjid. Tandasnya kotor dicuci, kalau ada abuk dia lap, ada tai cecak dia buang. Lalu Rasulullah SAW biasanya ketok perempuan yang berkulit hitam ini, atau setengah riwayat dikatakan dia namanya Ummu Mahjan. Ya, biasanya Ummu Mahjan ki ketok. Ki kau ada ono, ya. Rasulullah tengok kau tak ada, selalunya ada perempuan ni berkulit hitam ni, selalu dia nyapu masjid, tapi pada hari itu Rasulullah tengok-tengok kau tak kelihatan. Lalu Rasulullah tanya pada sahabat, manakah perempuan yang selalu menyapu masjid tu? Kok orang ketok? Tapi tak cakap jauh lah. Kenapa kok orang roh? Lalu tuan-tuan sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, orang tersebut, Ummu Mahjan tersebut ataupun perempuan yang berkulit hitam itu telah meninggal dunia. Rupa-rupanya wis meninggal. Sebab tu orang ketok, dokno neh sing nyapu neng masjid. Kata sahabat, orang ini sebenarnya dah meninggal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kau tak dibagi tahu pada saya? Kenapa wahai sahabat kau tak bagi tahu pada saya? Kenapa kau yang orang andani aku? Kenapa sahabat tak bagi tahu? Kerana yang meninggal ni seorang perempuan biasa-biasa je. Bukan pun ada ibaratnya macam ada pangkat ataupun ada like lah kalau YouTube, ya, ada pengikutnya, bukanlah. Orang biasa-biasa je. Jadi tak payahlah bagi tahu Rasulullah. Tapi Rasulullah pandang mulia pada perempuan ini. Walaupun dia berkulit hitam, tapi di sisi Allah, di sisi Rasulullah sungguh mulia. Lalu Rasulullah tanya, wahai sahabat, nek wis ninggal dikupurke, duduh ke aku. Kalau dia dah meninggal, kau tak bagi tahu aku, duduh ke aku dikupure. Mana kuburnya? Lalu ditunjukkan oleh sahabat, inilah kubur Ummu Mahjan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dah ditunjukkan kuburnya itu, bagi dia pun solat untuknya, solat untuk apa di atas kubur tersebut, untuk si mati tersebut. Lalu Rasulullah berkata apa? Inna hazihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha binawwiruha lahum bisalati alaihim. Kata Rasulullah, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan. Bermakna gelap kepada penghuninya, dan sesungguhnya Allah menerangi untuk mereka dengan solatku untuk mereka. Jadi dengan Rasulullah solat tu di antara dapat menerangi alamku kubur bagi si mati. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang meninggal dunia, kita jangan lepaskan peluang untuk mengiringi jenazah. Ya, untuk mengiringi jenazah. Nek wong Jawa ngomong lungo ngelayat. Ya, lungo ngelayat ya. Lungo ngelayat. Kadang-kadang kita marah syarat lungo melayat. Wedik kesawan, ya. Lungo ngelayat wedik kesawan, kok wedik kesawan. Wedik karo Allah bukan karo kesawan, ya. Tuan-tuan,
begitu besarnya fadilat ngelayat ni, mengiringi jenazah, sehingga kan dinyatakan dalam kitab Wasiatul Mustafa, malaikat Jibril berwasiat pada Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya Sayyidina Ali, malah menantu Rasulullah. Kata malaikat Jibril, sekiranya aku ni menjadi keturunan Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, sekiranya nek aku ki jadi keturunan Nabi Adam. Bermakna sekiranya malaikat Jibril ni, kalau akulah diciptakan macam manusia, aku tidak lepaskan daripada melakukan 7 perkara. Aku takkan lepaskan 7 perkara ini berlalu sahaja. Jadi 7 perkara ini ganjarannya sungguh gede. Ya, ocok kita biarkan begitu berlalu sahaja. Apa 7 perkara itu? Saya tak uraikanlah satu persatu. Saya terangkan satu persatu je. Pertama, iaitu kalau malaikat Jibril jadi manusia, dia tinggalkan apa pertama? Solat fardu 5 waktu bersama imam. Ya, solat fardu 5 waktu bersama imam. Nek lanang yang neng masjid ataupun neng surau sing solat fardu. Kaya parik sidik ki. Ruame teko neng neng surau sembahyang berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Sing nombor loro, kalau malaikat Jibril jadi keturunan Nabi Adam, nombor 2 tak tinggalkan apa? Iaitu mencintai para alim ulama. Maksudnya rajin mendampingi para ulama, rajin duduk dalam majlis ilmu. Lagi-lagi kalau kita dah berumur ni tuan-tuan, sing ngomong kilo. Nek baca kitab ki walah, ya Allah. Ngantuk tenan nek dulu kitab ya. Nek reka yo ora gae, ya. Baca kitab yo, sak muka ki arek ngentek ke, ya Allah wis. Kadang-kadang kitab sing baca kita. Lagi-lagi nek baca Quran. Baca suratul Mulk dekat lepas isyak, baca kat surau. Neng rumah kula baca. Ya. Nek iso baca. Nek rame-rame ki semangat sithik ya. Neng rumah ki kadang-kadang seorang baca ora ya. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Kita ni dah tua-tua ni kadang-kadang suka dengar tuan-tuan. Ya, suka dia sedengar daripada baca kadang-kadang. Tak apalah, dengar-dengarlah. Sebab saya dah cakap dulu. Kita kalau nak menuntut ilmu agama ni dengan sempurna ada 5 syaratnya. Pertama, kalau guru tu mengajar keneng meneng. Keneng meneng. Keneng tu diam. Macam tuan-tuan ni, diam tu. Tuan-tuan faham tak faham tak tahu lah. Nombor 2, ngurungok ke. Cikgu ngajar, orang alim ngajar, diam. Nombor 2, ngurungok ke. Keneng kerungu, kena dengar. Nombor 3, ngiling ke. Ngiling ke ni, ingatkan semula. Balik rumah nanti, ngeletak-ngeletak karo wong omai, mau aku lunga kuliah loyang. Ustaz mu ngomong apa ya, pesanan malaikat Jibril karo Rasulullah ana 7. Ngiling ke siji-siji. Pertama solat berjemaah, nombor duduk majlis ilmu. Itu ingatkan, tak sempurna. Kalau nombor sakat diam, dengar, ingatkan semula. Nombor 4 kena amalkan. Kena amalkan. Sing dibelajar ki kena amal ki. Ojo masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Ataupun belajar dibuat anggak-anggaan aja. Jangan. Lagi-lagi yang cakap, cakap yang gemeranggang. Kau sing ngomong gila. Ngamali ora. Jangan, tuan-tuan. Nombor 5. Amalkan tak sempurna lagi. Kena sampai-sampai kan. Setidak-tidaknya sampaikanlah kepada ahli keluarga kita. Nombor 3. Malaikat Jibril tak tinggalkan apa? Iaitu ketiganya, kalau ada orang sakit, ziarahilah. Ada orang sakit, ziarahilah. Ganjarannya begitu besar. Nombor 4. Kalau ada orang kematian, ada orang meninggal dunia, malaikat Jibril takkan tinggalkan. Iaitu mengiringi jenazah. Tengok, besar fadilahnya nanti saya terangkan. Nombor 5 tuan-tuan, kalau ada orang yang bertelagah, kena damaikan. Pahalanya besar. Kalau kita damaikan orang bertelagah. Jiran bertelagah, adik-beradik bertelagah. Kita damaikan. Ganjarannya begitu besar. Nombor 6. Jamu orang makan. Besar pahalanya. Jamu orang makan, jamu orang minum, lagi-lagi fakir miskin. Masya Allah. Terima kasihlah orang yang belanja saya. Kalau orang belanja makan dan sebagainya. Masya Allah, besar ganjarannya.
Nombor 7, malaikat Jibril tak tinggalkan nombor 7, berbuat baik pada jiran tetangga dan menyantuni anak yatim. Saya nak cerita tadi, menziarahi jenazah. Malaikat Jibril sampai kalau dia jadi manusia, dia tak tinggalkan menziarahi jenazah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW yang saya pernah bacakan pada bulan-bulan yang lepas, saya ulang balik semula lah ya. Kita ni kalau tak ingat, ia lupa. Kalau lupa, ia tak ingat. Betul? Entahlah kalau saya aja, tuan-tuan tidak agaknya. Apa kata Rasulullah? Kelebihan mengiringi jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba'a janazatan muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain kullu qiratin mislu uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Rawahul Bukhari bilangan 45. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah mengiringi jenazah? Barang siapa yang mengiringi jenazah, barang siapa sing lunga nglayan kerana iman dan mencari keredaan Allah, maksudnya dia lunga nglayan pergi mengiringi jenazah semata-mata ikhlas kerana Allah. Niat kena jaga. Jangan nak mengiringi jenazah, oh nanti kalau sembahyang jenazah, oh masuk sampul RM5. Orang dulu kan ada sembahyang jenazah, tengah sembahyang baca doa dimasukkan sampul. Ada tak? Dulu, sekarang ada lagi? Ada. Oh dapat RM5. Oh tak sembahyang tak dapat. Oh sembahyang jenazah kena nak dapat RM5. Ikhlas tak tu? Ataupun bagi sembahyang jenazah supaya mengiringi jenazah supaya orang puji. Kowe ki rajin tenan lah. Nang di ana wong ninggal kowe ono ae. Wong beroleh ninggal yo ana, wong lino kecil ninggal yo ana, wong Medan ninggal yo ana, Paresibo pun wong ninggal yo ana. Nek ngomong waris kowe yo ana juga. Ya Allah, rajin tenan kowe iki. Dah cakap jauh, faham tak tu tadi? Dekat mana-mana kau ni ada. Wah, dipuji orang. Alhamdulillah pun tidak, dengan izin Allah. Saya pergi ni pun mengingatkan saya bakalipun kita mati kabeh, itu kita bagi penghormatan terakhir untuk si mati. Bagus juga. Jangan aku memang kaki rajin. Mbah-mbah aku dulu memang ada mati pergi. Aku memang rajin lah. Oh, jangan ya. Jangan. Tapi kalau orang mengiring jenazah, mengharapkan keredaan Allah, dia solatkan jenazah, hantar sampai tanah perkuburan, baru dia pulang, dapat pahala yang luar biasa tuan-tuan. Pahalanya apa? 2 qirat. Sebesar 2 gunung Uhud. Sampai solatkan jenazah, hantar sampai tanah perkuburan. Ya, doakan dan semuanya sampai tanah perkuburan baru balik. Dapat pahala 2 qirat. 2 gunung Uhud. Tapi barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharapkan keridaan Allah sampai solat kemudian balik, tak sampai tanah perkuburan, mungkin ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, dapat pahala juga 1 qirat sebesar gunung Uhud. Luar biasa tak? Luar biasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah pergi umrah, pergi haji, gunung Uhud tu kalau tuan-tuan angkat kuat tak? Tak kuat tuan-tuan. Tapi dekat situ tak ada pula dicakap. Barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah, duduk atas kenderaan, berdiri atas pokok bunga, bawah pokok bunga, berdiri bawah pokok kelapa, kemudian dia balik. Maksudnya dia tak solatkan, duduk kat kursi motor bawah pokok orang sini, ini orang Kutub Utara yang tak ada orang, dia tak sembahyangkan pun tidak, dia duduk kat motor. Pergi kubur pun tak, orang dah pergi kubur dia balik. Dia tak sebut berapa qirat pula tuan-tuan. Dapat pahala tak? Wallahu alam. Tapi kalau dapat pahala pun tak samalah macam orang yang sembahyang dan hantar sampai tanah perkuburan. Cuma tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan, di antara amalan-amalan yang dapat membantu si mati ni, siapa yang hantar sampai tanah perkuburan, terutamanya pada waris-waris yang terdekat. Kalau orang semua dah pulang tuan-tuan, kalau semua orang dah pulang, waris-waris yang terdekat, contohnya yang meninggal tu
ayahnya ke maknya ke ataupun waris yang terdekat, kalau boleh jangan ditinggalkan terus. Adalah salah seorangnya ataupun wakil daripada keluarganya supaya lambat sedikit balik untuk melakukan satu amalan yang dapat membantu si mati. Ya tuan-tuan, hari pertama di alam barzah tuan-tuan, lagi-lagi kalau dalam masa hidupnya tak rajin nak beramal, ya Allah, sungguh gelisah di dalam kubur. Ya, sungguh gelisah. Apa yang kita boleh bantu tuan-tuan? Yang mana orang yang mati jenazah dalam kubur tu, kita jalan nak balik tu tapak kasut dia dengar tuan-tuan. Talqin tu dengar tak dia? Dengar. Bukan talqin tu bukan setakat untuk yang mati, bagi peringatan juga untuk pada orang yang hidup. Sebab itu di antara cara kita, di antara salah satu cara untuk mengingatkan kematian, kita kena rajin-rajin ziarahi tanah perkuburan, ziarahi orang mengiring jenazah. Jadi dapat mengingatkan kita tentang kematian. Ya, sebab ini dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, man arada an yazural kubura falyazur fa innaha tazkiratan bil akhirah, rawahu Muslim. Sesiapa yang hendak ziarah kubur, kata Rasulullah, ziarahlah, kerana ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat, dapat mengingatkan kepada kematian. Tapi kadang-kadang ya tuan-tuan, bukan tuan-tuan tidak, kadang-kadang sing ninggal ki konco sak kelas loh. Konco sak kelas reti. Yang ninggal ni kawan satu kelas. Kalau dekat Malaysia ni, kalau kawan satu kelas sekolah kementerian, biasanya sebaya ke tak? Ya sebaya. Konco ni tengah di kampus neng kubur, tengah di kampus tanah, sak kelas rombien, sepatutnya di atas kubur yang bocong-bocong lah sing patut-patut hadiahkan kepada arwah sing ninggal ki. Kadang-kadang luar kubur cerita ni apa? Cerita duniawi ai. Kau mau mungkin dulu bola. Konco ni sak kelas lo, tengah di kampus, di eneng luar kubur, kok iso cerita bola meneh? Ki contoh, bukan nyalakan bola, tidak, contoh. Kau mau mungkin dulu bola, dulu neng di neng rumah, apa barang dulu neng rumah? Wah apa barang? Wah aku dulu neng kodo apa nge gede apa? Mama, ditayang LCD sak gede-gede nih. Puas tenan, wah nyepak bola ki roh tenan, koyo tendang tenan. Kancane tekone, itik-itik. Wah, apa kelas lu ning mama? Aku nonton dewek ning stadium kono. Wah. Dekat kubur boleh cerita bola lagi tuan-tuan. Dekat kubur mau wingi kowe nyawit. Tapi anulah melawas. Tapi alhamdulillah lah regane yo mandak munggah juga 70%. Wis melawas kayak udan. Gerabake ambles. Wah, cerita gerabak pula ning kubur tuan-tuan. Ya Allah, bukan tuan-tuan lah. Ini contoh. Patutnya kita dekat kubur ni makinlah kita ingatkan mati. Ya Allah, kawan aku satu kelas, wong tak ada buku. Kalau pergi hospital buku apa? Warna apa bukunya? Kalau darah tinggi kencing manis warna apa? Hijau ke merah? Oh, kalau merah orang ngandung ya. Aku pun dah lama. Isi pun dah lama tak ngandung. Dah tahu lah, lupa. Ya. Dia kat biru ke apa lah. Orang kawan aku satu kelas tak ada buku biru. Tiba-tiba meninggal mengejut. Yang aku ni buku biru. Tiap-tiap minggu pergi, ya Allah. Lagilah bertambah hisap. Ya Allah, aku kapan pula nutut iki? Amalan aku kok kaya ngene lah. Sembayang neng surau, sembayang jemuah ae ngono lah. Patutnya makin muhasabah tuan-tuan. Hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Sebab itu jangan balik dulu. Kalau waris yang terdekat ni, contohnya yang meninggal mak dan ayah, anaknya sebaiknya jangan tinggalkan dulu. Ada amalan yang diajarkan oleh orang salafus soleh dan ada dinyatakan dalam hadis Nabi daripada Abu Umamah Al-Bahili tuan-tuan. Sebelum orang dah balik, baliklah. Tapi dia jangan balik dulu. Berdiri sebaik-baiknya menghadap ke wajah si mati. Biasa kepala sebelah kanan ya, kalau menghadap kiblat. Berdiri di bahagian kepala. Bacakan suratul Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Tapi jangan baca suratul Ikhlas, 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 suratul Ikhlas.
Niatkan pada si mati. Itu bukan baca, itu nama surah. Maksud saya baca daripada awal sampai khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 11 kali. Pahalanya niatkan, hadiahkan kepada si mati. Kenapa? Sebab tu kata alim ulama, kenapa dinamakan suratul Al-Ikhlas? Memanglah surah yang paling ikhlas. Walaupun dalam ayat tu sebut tak perkataan Al-Ikhlas. Tak ada, tuan-tuan. Ya, di antara kelebihannya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kerana dinamakan suratul Al-Ikhlas tu kenapa? Kerana di antara surah yang dapat menyelamatkan seseorang itu daripada kesukaran. Surah yang menyelamatkan kesukaran, kesengsaraan, bukan setakat di dunia dan seterusnya di alam akhirat. Termasuklah alam kubur. Jadi niatkan 11 kali kepada si mati surah Ikhlas sebelum pulang ataupun sebaik-baiknya. Ini lagi baik. Menghatamkan suratul Al-Baqarah sebelum pulang. Satu Baqarah ada berapa ayat? 286. Ya, 286 ayat. 286 ayat. Atas kubur baca. Kalau tak mampu, boleh baca bergili-gili. Anaknya ninggal 05, kuih bocor 5 keping, aku 5 keping, kuih Riko 5 keping, 5 keping. Tu sebaik-baiknya baca atas kubur. Ya, dah habis barulah pulang. Itu di antaranya amalan yang dapat membantu, tuan-tuan. Dan apabila balik ke rumah, ni neng rumah. Ki kahwin neng rumah. Lepas ninggal, habis balik rumah ngono. Ya ada sarapan ni saya kadang nak cerita sarapan dulu apa semua. Tak payahlah. Buat dekat rumah dan ia juga adalah sebagai al-munjiyah as-suhrah. Al-munjiyah as-surah ni kelepasan kecil untuk membantu si mati. Ketika itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan, tuan-tuan, apabila dia kilingan kubur, tuan-tuan kilingan kubur apa dah? Dorong ning rumah ngono. Iso kilingan kubur. Iso ya? Kadang-kadang kilingan sing lain lah aku. Kilangane sporim aku dulu koncone kok sporim kok lawa ngono. Kapan aku rotu ke sporim sing apik ngono ya. Dulu koncone gepengnya kok iPhone 4.000 lebih. Aku handphone kok bawah. Alah. Kilingan tu handphone. Tapi Sayyidina Uthman apabila kilingan kubur, dia nangis loh. Kilingan kubur nangis. Kalau dia nampak jenazah ngono diusung ngono, ketok ninggal tanah perkuburan. Kadang-kadang dia sedih ke sampai pitem. Mungkin yang kubur, 2 kubur kok iso cerita bolah meneh. Itu contoh. Tapi Sayyidina Uthman ingat kubur boleh nangis. Sahabatnya lain pelik, ya Sayyidina Uthman, kenapa kalau cerita neraka ke apa, kamu taklah senangis macam mana kamu ingat kubur? Kata Sayyidina Uthman, kenapa? Sebab apabila neraka, orang masuk neraka dia bukan seorang-seorang. Ada kawannya. Tapi nak melbu kubur, dewek-dewek kan? Sebab apa Sayyidina Uthman menangis? Sebab dia teringat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna ja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanjah minhu fama ba'dahu asad. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wal Al-Hakim. Sesungguhnya kubur adalah pertama di akhirat. Jika penghuninya berjaya di situ, maka tahap selanjutnya lebih mudah. Dan jika tidak berjaya di situ di kubur, maka tahap selanjutnya lebih dahsyat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, senang cerita gini. Kubur ini perhentian pertama nak menuju ke akhirat. Selepas kubur ni banyak perhentian lagi tau. Betul? Berlakunya kiamat, kita akan bertemu yaumul mahsyar. Kemudian nak dapat suratan amal, catatan amal, sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian yaumul hisab. Kemudian yaumul mizan. Kemudian di telaga Al-Kausar.
Kemudian proses yang akhir sekali dekat titian sirat, sama ada masuk surga ataupun neraka. Kata Rasulullah, kalau dekat kubur wis kepenak, masuk kubur aja luasnya 70 dalam 70 hasta. Setengah riwayat luasnya sejauh mata memandang. Masuk kubur kena himpit yang lembut. No. Lembutnya sebagaimana yang saya cerita dulu. Selembutnya seperti seorang ibu memeluk anak kecil yang baru hilang jumpa, dipeluk ibunya dengan penuh lembut. Dihimpit kubur tapi lembut. No. Dia berehat di kubur, dia tidur di kubur seperti tidur pengantin. Tuan-tuan, malam pertama tidur pengantin seronok tak? Ingat lagi tak? Dah terlupalah Ustaz, lama sangat ya. Jadi kalau nak ingat, tak payah cakap lah. Itu itu. Seronok tak tidur pengantin? Wow, sarser ya. Siapa yang gugahkan tidur? Ya suami isteri yang gugah. Ya Allah. Masuk kubur, kuburnya menjadi salah satu taman-taman surga contohnya. Maka kalau neng kubur wes kepenak, maka di yaumul mahsyar pun akan senang, dapat suratan amal sebelah kanan. Di yaumul mizan pun senang, ibaratnya nak tunggu giliran tu dihisap pun mudah. Ya, kemudian dapat minum air telaga Kausar dengan mudah, silap-silap dicedokkan oleh Rasulullah. Kemudian dapat meniti titian sirat seperti kilat menyambar. Tapi kalau wes neng kubur wes susah, masuk kubur aja kena himpit, pup, sampai tulang rusuknya berselisih di antara satu sama lain. Kemudian pulih sepula sedia kala, dihimpit lagi berulang-ulang kali. Disoal mungkar nangkir, ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Dia tanya ma imamuka, dia cakap imamku Imam Haji Kasim. Contoh. Macam mana nak jawab? Contoh. Imam Surah. Contoh. Ada jawab Imam Surah. Contoh, ya. Macam mana dia nak jawab Al-Quranul Karim kalau dalam masa hidupnya tak pernah baca Quran? Macam mana dia nak jawab saudaraku sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat kalau dalam masa hidupnya gaduh aja? Tak cukup gaduh mulut, hantar WhatsApp. WhatsApp tak cukup, hantar Facebook. Itu semua besok ada pengadilannya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau dekat kuburnya senang, maka semuanya akan senang. Proses seterusnya. Sebab itu Sayyidina Uthman menangis. Sebab itu kalau dekat rumah tuan-tuan, waris-warisnya dekat rumah, kalau boleh hatamkan secepat mungkin. Hatamkan zikir ini secepat mungkin selepas kematiannya. Selepas dimasukkan kubur tu dah balik rumah, hatamkan zikir ini secepat mungkin. Kalau boleh dalam masa 3 hari. Sebaik-baiknya jangan lebih 7 hari. Lebih pun tak jadi masalah, tapi secepat mungkin. Hari tersebut, masa yang terdekat tu, memang jenazah tersebut amat memerlukan pertolongan orang yang hidup waris-warisnya, iaitu menghatamkan zikir tahlil la ilaha illallah 70,000. Berapa? 70,000, 70,000. Niatkan pahalanya, tapi kena niatkan pahalanya pada siapa? Pada si mati. Maka insya-Allah akan membantu, terutamanya nak menghadapi ketika dia awalan di alam kubur tuan-tuan. Dan bahkan dinyatakan ini, amalan ini juga adalah untuk kelepasan diri sendiri orang yang baca. Bukan setakat yang baca tu niatkan pahalanya pada si mati, yang baca tu pun dapat pahala yang sama. Bukan dia hadiahkan pahalanya dia tak dapat pahala, si mati aja dapat. Tak, si mati pun dapat. Yang menghadiahkan baca 70,000 tu pun dia telah menghatamkan untuk dirinya, mengucapkan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70,000 dalam masa hidupnya. Tuan-tuan, okey banget lo Ustaz. Yo kadang-kadang imam ini gawa tahlil kayak guru imam kene yo. Ini jangan terasa hati pula. Saya ini suka gurau-gurau. Tak ada kaitan yang hidup ataupun mati. Walah mamam. Biasanya imam baca tahlil la ilaha illallah 33 kali kok. Iki kok dino ki kok gawe sampai 100 ki kok apa to mamam. Baca tahlil la ilaha illallah 100 kali pun apa ngeluh mamam. Kok sampai 100? Selaku sampai nggawa berdarah tinggi gitu, Bang. Mikir.
Imam baca 100 wis dikomplain. Allahu Akbar. Tapi kalau imam baca 100 tuan-tuan, kita dah walamam kok sampai 100. Cuba sesuaikan dengan masa keadaan. Sabarlah 100 tuan-tuan. Kalau kita masih mengeluh. Tapi kalau kita 100 main WhatsApp yuk. Time sama drive pun boleh main WhatsApp loh. Ngeluh, ya Allah kenapa aku main WhatsApp aja? Ada? Tak ada. Ini kok 70,000. Termenang bener loh ni. Kalau sebaiknya baca seorang lagi bagus. Tapi sekiranya tak mampu, macam baca surah Al-Baqarah tadi, kalau tak mampu tak kubur seorang, agih-agihkanlah baca gili-gili. Dan kalau boleh 70,000 ni, kalau nak agihkan boleh. Contohnya ada 7 orang adik-beradik, buat 10, kau 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Niatkan padanya pahala pada si mati. Tapi dapat 10 je lah seorang tu. Ya. Tapi tuan-tuan hadirin hadirat, cuba itu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak rajin berzikir ni, sebab tu kadang-kadang kalau guru-guru kita, kadang-kadang ke mana-mana dia bawa tasbih. Saya bukan guru. Mana tasbih saya ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ada. Okey. Kalau guru saya, dia ngomong apa? Ni guru saya, bukan hadis Quran tak. Dalam zaman Nabi pun tak ada tasbih macam ni. Isinya Mariatul Qibtiyah, dia gunakan yang kalau biji kurma tu ataupun batu, satu-satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Dia tak diikat macam ni lagi. Kalau gitu anak dia tahu sini, anak kecil-kecil tu ambil. Tak ambil. Banyak. Ya. Ya kadang-kadang dia dah pernah buat juga. Anaknya cilik-cilik. Ada dekat sini lepok ke ni, apa ke benda tu? Tapi patutnya tak apalah. Lagi banyak zikir lagi kan, dah balik semula. Kuing, zikir 100. Mesti selali kalau dia senang ni anaknya. Tapi zaman tabi'in, Imam Hasan Basri, dia tak ikat macam ni. Cuma kalau guru saya kata, kalau beli tasbih ni macam murah banget. Ini bukan tak boleh, ikut kemampuan lah. Kalau murah sangat, kata guru saya ya. Kalau murah sangat, kau seleder. Seleder itu seleder. Apa seleder bahasa Melayu? Seleder apa? Campak-campak. Murah. RM2 patang posin. Alah hilangnya tinggal ya kono. RM2 patang posin. Cuba naik kayu koka. Berapa ke? Taruhlah RM100. Oh, tuan jaga betul. 100 kan. Satu lagi taklah. Supaya kita apabila dia harga, kita lagi dia berjaga. Orang beli kasut 400, 500, jam tangan sampai ewonan pun orang sayang. Takkan tunggu tasbih pun kira banget ya. Ini pun orang bagi balik haji pun syukur. Alhamdulillah orang dah bagi. Cuma kalau beli tasbih ni, saya suka yang macam ni. Dia ada anak dia. Ni anaknya satu, kat rumah saya ada 2, 3. Bukan nak tunjukkan ustaz ni banyak tasbih. Tak. Ni kan ada anaknya ni, kecil-kecil ni. Kan? Satu ni 100. Dah dapat 100, tarik 1. Bermakna dah 100. Dapat 1 lagi, tarik 2. 200. Dah 300, tarik lagi 300. Ni semua ada 10. Bermakna berapa? 1,000 kan? Ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi tarik lagi. Oh, dah 10,000. Dan ni habis semua, tarik lagi. 20,000. Kan? Nak lebih mudah ya guna ni aja lagi mudah. Ya. Kalau ni ada yang kalau boleh cari yang macam ni, tuan-tuan. Dan ada orang yang guna tasbih ni dia tak kira. Ada dia tak kira, dia laju gini. Dia ikut masing-masing lah. Dia laju gini kenapa? Dia hatinya sentiasa ingat. Kalau dia berhenti je, ngelamun lah. Ngelamun. Kita kadang-kadang nyebut nama Allah tapi lalai tuan-tuan. Ini bukan saya lah. Bukan tuan saya. Kadang-kadang selawat pergi rumah-rumah selawat orang raya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah pakai kipas apa benda lah. Ya Nabi salam alaika. Oh, aircon yok mahal juga ni. Kadang-kadang mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi memang dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita tak betul-betul menghayati sungguh-sungguh.
Mambu ni kok orang mambu lagi. Jadi nasi biryani tu orang mambu. Entah nasi lemak air. Mulut la ilaha illallah. Tapi hatinya kadang-kadang melayang-layang ya Tuhan. Tapi jangan wah aku ni dah tak usuk lah, baik tak payah zikir lah. Jangan. Itu semua syaitan tuan-tuan. Kalau ada macam tu, cepat-cepat kita istighfar. Kita nak melakukan ibadah ni, syaitan memang goda je. Kita sembahyang sunat isyak tu 4 rakaat. Kita dah buat 2 rakaat. Wow. Tiba-tiba orang dah 2 rakaat, wis semangat di sini. Ni bukan orang sini ya. Bukan orang sini. Ini contoh. Baru belajar, barang siapa yang solat ba'diyah lepas isyak 4 rakaat dapat pahala seperti sembahyang malam Lailatul Qadar tau. Bukan kaling-kaling, bukan kaling-kaling pula. 4 rakaat selepas isyak kita buat, pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba buat 2 loh. Kabeh kok wis ngombe kabeh. Aku buat 4. Kira hebat aku ni. Dah dapat 3 rakaat tu, dalam hati kok berbisik macam tu. Dah tak usuk kan? Wah, hebat juga aku ni. Alamak ya Allah, aku dah tak usuk pula. Ada rasa niat, ada rasa riak pula. Alah, batalkan ajalah. Daripada sembahyang tak elas ni. Dia pergi makan juga ditinggalkan. Jangan begitu. Memang dicucuk-cucuk. Lepas tu tuan-tuan istighfar banyak-banyak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa kadang-kadang saya sendiri tuan-tuan, kadang-kadang nak bangun malam, ya Allah susahnya. Betul. Kalau tengok bola Piala Dunia, pukul 2. Lama terlepas 2 minit. Sayangnya tuan-tuan. Tengok bola Piala Dunia, yang Argentina ke apa ya? Aku pun tak faham lah Argentina. Ya. Tapi kalau kita kadang-kadang malam nak tahajud tu berat no. Nak puasa sunat macam susah. Mulut kita nak sebut la ilaha illallah pun susah. Kerana apa? Kata Imam Hasan Basri, kerana malas lah ustaz. Memang kerana malas. Tapi di antara sebabnya tuan-tuan, kerana di antaranya banyak dosa yang dilakukan. Jadi kalau banyak dosa tuan-tuan, kita disuruh memperbanyakkan beristighfar dan bertaubat. InsyaAllah kita akan rajin untuk melakukan amal ibadah. Dan insya' kita sambung sikit lagi ni. Sikit aja. Dah azan kan? Dah masuk kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allah. سيدنا محمد وسلم الله وشرف العالية الرافعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب العالمين. Tuan-tuan hadirin hadirat jadi rahmati Allah. 3 minit lagi tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat jadi rahmati Allah. Jadi tuan-tuan hadirin iaitu di antara amalan-amalan ya yang dapat menerangi kubur, saya balik semula lah ya. Yang dapat menerangi kubur ni tuan-tuan, saya tadi pada mensolatkan jenazah tersebut. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, kita melakukan sesuatu amal ibadah itu hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah. Barulah amalan yang kita lakukan itu dapat menerangi kubur kita. Ya. Jadi di antara amalan yang nak dapat menerangi kubur ni, kita ikhlas dalam beramal ibadah. Ini dinyatakan tuan-tuan dalam ayat Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah serta berlaku ikhlas kepadanya dalam urusan agama. Jadi kalau kita beramal ibadah bukan kerana Allah, maka nanti kita rugi tuan-tuan. Ya, kita rugi. Allah Ta'ala akan membalas mengikut apa yang kita niatkan. Kalau kita beribadah kerana manusia, dapatlah kerana manusia. Tapi kalau kita beribadah kerana Allah, semata-mata kerana Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah tuan-tuan, itulah yang mempunyai nilai yang begitu tinggi di sisi Allah. Kan ada satu kisah. Satu masa ada sahabat ni dia merayu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagilah peluang aku azan. Asyik-asyik Bilal bin Rabah. Masa itu yang azan Bilal bin Rabah. Tapi satu sahabat ni dia merayu sangat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagilah aku sekali-sekali. Nak kumandangkan azan. Ya. Sebab ceritakan tuan-tuan Bilal bin Rabah ini ada seorang badui ya. Yang diceritakan masa dia menjadi hamba, dia telah diseksa oleh tuannya yang menyebabkan ada berapa huruf sebutannya tidak berapa nak jelas. Jadi sahabat ni tuan-tuan hadirin hadirat, berilah peluang aku untuk mengumandangkan azan. Rasulullah diam aja. Tapi oleh kerana dia nak sangat, beberapa kali dia merayu pada Rasulullah, akhirnya Rasulullah kata apa? Esok pagi kamu azan subuh. Sukalah dia. Sekali dia sahabat ni dah azan subuh tuan-tuan, datang malaikat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, pagi tadi subuh tak ada orang azan ke? Kata Rasulullah, ada. Orang kerungu pun, penduduk langit tak dengar, malaikat-malaikat tak dengar. Orang kerungu ya Rasulullah. Oh no sengajan mau, tapi itu Bilal bin Rabah. Siapa sengajan? Wong lain. Setengah riwayat ceritanya Abdullah bin Ummu Maktum. Kenapa malaikat-malaikat tak dengar? Rupa-rupanya ditegur. Dia azan itu niatnya, setelah ditegur dia bertaubatlah ya. Niatnya kerana nak tunjukkan suara dia lebih sedap daripada Bilal bin Rabah. Tengok tu. Malaikat pun tak dengar tuan-tuan. Tapi bila sini semua elak-elak semua dengar. Bukan bila sini. Itu satu contoh lah tuan-tuan. Jadi kalau kita buat amal ibadah banyak mana pun, sedekah contohnya banyak, bagus. Tapi kalau tak ikhlas,
tak ada nilainya di sisi Allah besok. Yang tak dapat membantu besok dalam kubur. Sedangkan sedekah ni tuan-tuan, di antara amalan yang dapat menyejukkan kubur. Dengan bersedekah ni tuan-tuan, di antara amalan yang dapat menyejukkan kubur. Apa tu susah banget Ustaz? Lepasang ekon lepok ke hosen yang kubur. Jangan main-main Gurau ada gurau juga. Ada tuan-tuan saya nak, apa susah tu Ustaz? Ben kuburnya terang. Saya kan ono lampu LED. LED tu LED. Lepok ke ngono, nggo solar. Solar tu solar. Solar dia tak pakai wire tuan-tuan. Wah, LED masuk dalam, solarnya ngadapkan matahari. Teranglah kuburnya. Ngomong sing terang sing urip, sing mati terang apa ora? Bukan tu terangnya, amalan dia. Kau kasih lampu apa pun. Gurau ada batasannya, tapi jangan gurau sampai perkara-perkara macam tu dibuat gurauan. Apa di antara yang menyejukkan kubur? Inna sadaqatan lanudfi'u an ahliha kharral kubur wa inna ma yastazilul mu'minin yaumal qiyamah fi zilli sadaqatihi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Hibban, kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah akan dapat memadamkan panas kubur untuk orang yang melakukannya. Hanya saja pada hari kiamat, orang yang beriman akan mendapat naungan berteduh di bawah sedekahnya ketika di dunia. Jadi tuan-tuan, itu contohnya sedekah pun ikhlas. Jadi kalau kita beramal ibadah ikhlas kerana Allah, insya-Allah kubur kita akan terang. Sebagai penutupnya tuan-tuan, amalan kita ini ada 5 kedudukan. Ini pun saya dah terangkan. Ustaz ni cerita sama aja. Tapi tak apalah. Kita ni kadang-kadang dah lama, kadang-kadang lupa. Sebulan, 2 bulan kalau saya dah lupa betul lah. Kok sebulan, 2 bulan? Masuk kereta nanti dah lupa tuan-tuan. Tuan-tuannya tidak. Pertama, kedudukan amal ada. Ini amalan yang kita nak cari ni. Amalannya sah dan diterima oleh Allah. Itu yang kita nak. Amalannya sah dan diterima oleh Allah. Bermakna taat pada Allah pada zahir dan taat pada Allah pada batin. Contohnya solatnya sah, rukunnya dijaga, sunan ab'ad ayatnya dijaga, syarat-syarat sah sembahyangnya dijaga. Memang jempol lah. Taat batinnya, ikhlas semata-mata kerana Allah. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Memang kerana Allah betul-betul. Bukan kerana isi melete, bukan kerana malu dengan orang kampung, bukan. Memang semata-mata. Amalan yang macam ini sah dan diterima oleh Allah. Itu yang kita cari. Nombor 2, tinggalkan. Mohon perlindungan kepada Allah. Kon mandek ni, wis tipu. Orang faham. Sikit lagi. Nombor 2, tuan-tuan, amalannya tak sah. Apabila amalannya tak sah, macam mana nak diterima oleh Allah? Ustaz, malam tadi hujan-hujan. Kelantan Terengganu dah banjir Ustaz. Saya hujan-hujan pukul 3, saya sembahyang qiyamul lail Ustaz. Sembahyang alhamdulillah Ustaz. Sembahyang tahajud saya buat 8 rakaat. Sembahyang tasbih 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Saya tutup sembahyang witir 11 rakaat. Cuma saya tak ambil wuduk aja Ustaz. Syukur Allah. Tak ambil wuduk macam mana? Tak sah. Dia tahu tu tak sah. Apabila tak sah, macam mana nak terima oleh Allah? Itu mohon perlindungan Allah. Amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Nombor 3, pun kita mohon perlindungan dengan Allah. Amalannya sah, tetapi tak diterima oleh Allah. Kerana contohnya ada penyakit hati. Dia sembahyang kerana nak menunjuk-nunjuk. Amalannya sah, tapi takut tak diterima oleh Allah. Nombor 4, amalannya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala, tapi tak lama pahalanya dipadam. Kenapa? Dia suka menyebut-nyebut kebaikan. Dia suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Dia infakkan hartanya, pasang kipas helikopter dekat surau. Ini tak boleh pasang, tanggal semua ni. Kan? Contoh, dia dah pasang kipas helikopter tu 2 tahun. Selama ni dia diam aja. Sampai 2 tahun. Sejuk tak kau kat surau ni? Sejuk. Kenapa sejuk? Ada kipas helikopter. Kau tahu tak siapa yang infakkan hartanya pasang kipas helikopter? Tak tahu. Tak tahu. Tak patut. Ini saya nak bagi tahu ni. Bagi tahu kawan-kawan. Yang bagi saya lah. Habis 2 tahun dah boleh kita dapat pahala. Dipadam tuan-tuan. Jangan.
Yang akhir sekali, ini pun mohon perlindungan pada Allah. Ini kita takut tuan-tuan. Dalam hadis ada, atadruna anil muflis. Siapakah besok orang yang muflis? Nombor 5. Amalannya sah. Amalan hajinya sah, sembahyangnya sah, sedekahnya bagus, puasanya bagus. Diterima oleh Allah, dapat pahala. Tiba pahalanya digondol wong. Gondolong tu. Diambil orang, diambil pengusi surau sikit. Diambil Pak Imam sikit. Contohnya ada kesalahan dengan pengurusi surau. Contoh, dalam masa hidupnya dia tak jaga hubungan sama manusia. Suka mengata orang, memfinah orang, suka curi harta orang, nyawit gitulah, melawas pula sawit aku ni. Tengok sebelah ni orang ni duduk peldah ni. Sawit tak dipetik 6 tandan, membazir. Dia curi, rembat sawit kawannya. 6 tandan. Dia tak minta halal, duitnya tak dipulangkan, tak minta maaf, mati besok. Bayar kelapa sawit ke? Bayar dengan kelapa sawit? Bayar dengan duit? Duit pun tak boleh bawa lah. Bayar dengan pahala, tuan-tuan. Hampir kalau banyak itu yang kadang-kadang pahalanya nanti habis. Pahala tak cukup, dosa orang tu pula kita ambil. Jadi mudah-mudahan kita beramal ibadah ikhlaslah semata-mata kerana Allah. Minta tolong bagikan ni. Jadi kalau lebih pulangkan Ustaz ni berkira betul lebih suruh pulangkan. Taklah, bukan apa, sebab dia ada ayat-ayat Quran ni. Sama-sama dia ngarap buri ya. Okey, kata ni yang tuan-tuan dapat tolong jaga sebab dia ada ayat Quran belakangnya tu. Jangan masukkan tandas lah ya tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan, apa yang saya cerita tadi ada dekat situ dan rujukan kitab ada dekat situ. Rujukan kitab ada kat situ berkenaan bacaan-bacaan yang saya baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian baca suratul Baqarah, baca la ilaha illallah 70,000 kali, itu ada dia punya sandaran dekat situ. Tuan-tuan kalau nak beli kitabnya, macam ni kitabnya, Amalan Orang-orang Soleh yang disusun oleh Ustaz Mahathir bin Haji Jul. Tak tahulah kalau online ya. Saya ni online tak pandai tuan-tuan. Dekat Batu Pahat saya tak jumpa pula kitab ni. Saya beli kat Johor ni macam ni. Tuan-tuan, rujukan kat situ. Dah saya dah terangkan, saya tak terangkan lagi lah. Mengharapkan husnul khatimah. Ini salah satu cara tuan-tuan amalkan zikir ini dalam hidup kita, sepanjang umur hidup kita. Kalau boleh jangan kurang 100,000 kali kalau boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau boleh jangan kurang 100,000 kali dalam kehidupan kita, kita hatamkan. 100,000 kali. Sebab tu kalau kita sayang pada Allah, cinta pada Allah, banyakkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang sebelah belakang, ini mungkin saya dah bagi tuan-tuan, saya terangkan. Yang sebelah belakang ni kalau nak beli kitab, tunjuk kat atas tu. Dekat atas ni 190 atas ni ada nama kitabnya ni. Wasahul Afra wa Isbahul Falah, yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, tuan-tuan. Hasiat membaca surah At-Taubah ayat 128-129. Tuan-tuan, dalam kitab Amalan Orang Soleh ni, tuan-tuan, kalau boleh amalkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhir ni tuan-tuan. Kalau boleh setiap selepas solat fardu baca 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Orang amal soleh ni dah bagi paduan, baca 7 baca 7. Macam tuan-tuan kalau sakit jumpa doktor, Tuan Haji ni tekanan darah ni tinggi lah, dah seminggu cek. Bawah 98 paling rendah. Tinggi tak kalau 98? Tinggi tak? Saya ni bukan doktor, payah hentam je. Atas 150. Dah seminggu ni sama je. Jadi Tuan Haji ni sebagai lantaran Tuan Haji kena makan pil darah tinggi lah. Tuan Haji makan sebelum sarapan sebelah pagi 1 biji aja. Tuan-tuan nak makan 1 biji ke 3 biji? 1 lah, ikutlah doktor cakap 1 biji. Ni kata alim ulama dia dah susun. Kalau baca 7 kali, bacalah 7 kali. Kalau lebih taklah salah, tak. Tapi sebagaimana yang diajar. Kalau boleh baca 7 kali setiap waktu, insya-Allah kalau tuan-tuan amalkan, mengharapkan keridaan Allah, akan dilindungi daripada kejahatan yang nampak ataupun yang tak nampak. Dan kalau bagi tuan-tuan berat, tuan-tuan, istiqamah tuan-tuan, amalkan ayat 2 ni, surah At-Taubah ayat 129, selepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali. Kalau nak baca 7 kali, lagi bagus. Selepas subuh dan lepas maghrib. Kalau tak mampu setiap kali, setiap waktu. Di antara kelebihannya tuan-tuan, dinyatakan dalam penerangan ini, dan banyak orang yang telah mengiyakan,
Dan guru saya Ustaz Yusri pun ada ceritakan, kalau dia dah rutin ya membaca ayat ni setiap subuh, setiap lepas maghrib, apatah lagi setiap waktu, dia hampir-hampir dia nak meninggal dunia, dia tak hafal. Tak apa tahu. Selalu baca, boleh baca, tapi hari itu dia tak boleh baca. Tak apa. Tak jadi tak hafal. Jadi menandakan dia dah hampir-hampirlah meninggal dunia, tapi berlakunya dengan keizinan Allah. Tapi kebanyakan orang yang mengamalkan ni, yang anak-anaknya cerita, banyak dah berlakulah. Sebagaimana yang ceritakan dekat bawah ni, dia ada ceritanya tu tuan-tuan ya. Tapi semata-mata, tapi buat ni biarlah istiqamah. Jangan malam ni buat, tahun depan baru buat. Tak kenalah. Jadikan amalan harian, insya-Allah ada keberkatannya. Sebab itu ayat Quran ini di antara kelebihannya sebagai penawar, sebagai pelindung dan berbagai-bagailah lagi. Ya, jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.